Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan peluang untuk dapat sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kita pada kali ini. Insya-Allah kita akan menyambung bacaan daripada surah Al-A'la. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak dah bersedia, maka marilah sama-sama kita terus kepada pembacaan surah Al-A'la ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Di dalam ayat ini kita berjumpa dengan sebutan huruf sin pada sabbihisma. Huruf sin bersifat dengan as-safir, yakni berdesir. Jadi kita sebut sin dengan desirkan bunyi seperti berangin. Sabbihisma rabbikal a'la. Rabbikal a'la di sini ada bertemu dengan huruf ain. Ain makhrajnya adalah di bahagian tengah kerongkong. A'la, jadi pastikan bunyi ain ini keluar di bahagian tengah kerongkong. La bila diwaqafkan menjadi mad asli panjang dua harakat. Sabbihisma rabbikal a'la. Maksud bagi ayat yang pertama ini iaitu bertasbihlah, mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. A'la artinya Tuhan yang maha tinggi. Sambungan bacaan ayat yang kedua. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi khalaqa fasawwa. Baik, di sini kita berjumpa dengan alif lam yang mana dimulakan dengan hamzah wasal. Maka jika ada hamzah wasal dibariskan dengan baris fathah. Allazina. Allazi apabila ada lam selepas hamzah wasal. Baik, cara bacaan sekiranya kita sambung ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Lallazi, yang dibaca dengan lallazi. Terus masuk pada lam yang berbaris syaddah. Khalaqa fasawwa. Khalaqa, huruf kha makhrajnya di bahagian hujung kerongkong. Baik, saya ulang balik. Allazi khalaqa fasawwa. Wa diwaqafkan dengan kadar dua harakat. Baik, masuk ayat yang kedua ini iaitu yang telah menciptakan. Allazi, yang telah menciptakan. Khalaqa, sekalian makhluknya. Fasawwa, serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Ayat yang ketiga. Wallazi qaddara fahada. Wallazi qaddara fahada. Baik, dalam ayat ini kita berjumpa dengan huruf dal yang berbaris syaddah. Maka perlu pada penekanan. Qaddara fahada. Wallazi qaddara fahada. Fahada bila waqaf dipanjangkan dengan dua harakat. Masuk ayat yang ketiga ini iaitu
dan yang telah mengatur keadaan makhluk-makhluknya serta memberikan hidayah petunjuk ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya. Qaddara artinya mengatur keadaan makhluk-makhluknya. Sambungan ayat yang keempat. Wallazi akhrajal mar'a. Wallazi akhrajal mar'a. Di dalam ayat ini kita bertemu dengan hukum mad pada wallazi akhraja. Di sini menjadi hukum mad jaiz munfasil. Panjang 4 ataupun 5 harkat. Akhraja pada huruf kha, makhrajnya di hujung kerongkong. Akhraja. Akhrajal mar'a, huruf ra dibaca dengan tebal. Mar'a dan a diwaqafkan dengan kadar 2 harkat. Wallazi akhrajal mar'a. Baik, masuk ayat yang keempat ni iaitu dan yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak. Al-mar'a tu artinya binatang-binatang ternak. Sambungan ayat yang kelima. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Ulang. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Baik, dalam ayat ini kita berjumpa dengan hukum maksilah qasirah. فَجَعَلَهُ menjadi maksilah. Cara mengenal maksilah iaitu selepas huruf ha terdapat huruf waw kecil yang mana dipanjangkan dengan kadar 2 harkat. Sekiranya selepas waw ataupun ya kecil itu ada huruf hamzah, dinamakannya maksilah tawilah. Tetapi sekiranya tidak ada huruf hamzah, maka namanya maksilah qasirah, 2 harkat sahaja. Di sini menjadi hukum mad wajib muttasil. Usa'an ahsa, panjang 4 ataupun 5 harkat. Ahwa dibaca dengan ha pedas. Ha ini keluarnya di tengah kerongkong. Faja'alahu usa'an ahwa. Makna ayat yang kelima iaitu kemudian ia menjadikan tumbuh-tumbuhan yang menghijau itu kering. Usa'an ahwa, menjadi kering. Tumbuh-tumbuhan yang menghijau tadi Allah jadikan dia kering kontang, yang berubah warnanya ke hitam-hitaman. Ayat yang ke-6. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Baik, pada huruf qaf yang berbaris sukun dibaca dengan qalqalah sughra. Sanuqri'uka fala menjadi hukum ikhfa haqiqi. Sa bila waqaf dipanjangkan dengan kadar 2 harkat sahaja. Tetapi sekiranya dibaca sambung menjadi hukum mad jaiz munfasil. Tetapi bila kita waqaf, hanya waqaf dengan kadar 2 harkat sahaja. Sanuqri'uka fala tansa. Masuk ayat yang ke-6 iaitu kami sentiasa menjadikan engkau wahai Muhammad
dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan malaikat Jibril, sehingga engkau menghafaznya dan tidak lupa. Tansa artinya tidak lupa. Fala tansa, la tansa artinya tidak lupa. Ayat ke-7, illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dalam ayat ini, illa ma syaa. Syaa artinya mad wajib muttasil, dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Allah panjang mengikut kadar ma'arif li sukun, 24 atau 6 harakat. Innahu, hu di sini menjadi maksilah qasirah. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jahra huruf ha di bahagian sini pangkal kerongkong, yakhfa di hujung kerongkong. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa, di pangkal dan juga di hujung. Saya ulang, illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Masuk ayat yang ke-7. Kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan. Sesungguhnya ia mengetahui segala keadaan yang patut berlaku dan yang tersembunyi. Jahra ini yang patut berlaku, wa ma yakhfa dan yang tersembunyi. Jahra yang nyata, yakhfa yang tersembunyi. Ayat ke-8, wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Di sini penekanannya pada alif lam. Lil yusra, lam dibaca dengan izhar, yusra huruf sin berdesir. Wa nuyassiruka lil yusra, ra dibaca dengan tebal, ra 2 harakat. Baik, mana ayat yang ke-8 iaitu, dan kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk melaksanakan segala perkara agama yang mudah diterima oleh akal yang sihat. Lil yusra, agama yang mudah diterima oleh akal yang sihat. Ayat 9, fazakir in nafa'ati dzikra. Fazakir, ra dibaca dengan nipis. Inna, nun yang bersyad, nun bertemu dengan nun, hukumnya idgham ma'al gunnah. Fa'ati dzikra, ti dzikra dibaca dengan zal, ti dzikra tidak perlu pada penekanan. Zik, kaf adalah hukum mahmus. Zikra tak perlu bunyi zik, itu terlampau bunyi qalqalah. Zikra, dan ra diwaqafkan dengan 2 harakat. Fazakir in nafa'ati dzikra. Baik, masuk ayat yang ke-9. Oleh itu, berilah peringatan kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran, kalau-kalau peringatan itu berguna dan sudah tentu berguna. Ayat 10 sambungan.
sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Baik, dalam ayat yang 10 ini, iaitu pada sayadzakka. Zakka huruf zal, pastikan jangan bunyi z. Sayazza, lembutkan sahaja. Sayadzakkaru man, nun mati bertemu ya, hukumnya idgham ma'al gunnah. Man yakhsha, kha bunyinya di hujung kerongkong, dan sya bila waqaf 2 harkat. Sayadzakkaru man yakhsha. Baik, masuk ayat 10, iaitu kerana orang-orang yang takut melanggar perintah Allah akan menerima peringatan itu. Ayat sambungan 11, wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Baik, di sini ada hukum nun yang musyaddah dibaca dengan dengung. Ashqa huruf shin makhrajnya di tengah lidah, jadi dibaca dengan tafasyi. Wa yatajannabuhal ashqa, berdesir, iaitu berhamburan udara. Ashqa, hamburan udara. Masuk ayat 11, iaitu dan sebaliknya orang yang sangat celaka akan menjauhinya. Sambungan ayat 12, alladhi yaslan naral kubra. Alladhi yaslan naral kubra. Dalam ayat ini, pada sebutan huruf sad, yasla, huruf sad pastikan dia bunyi dengan sofir, berdesir. Yaslan, yaslan, huruf sad tu dibaca dengan tebal. Yaslan naral, ral, alif lam qamariyah, izhar. Kubra, ba di sini dibaca dengan qalqalah sughra. Allazi yaslan naral kubra. Baik, masuk ayat 12. Dialah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar, azab siksanya. Naral kubra, iaitu api yang besar, api yang mengazabkan. Ayat yang ke-13, summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Bagaimana ayat ini? Selain dari itu, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang. Summa la, di sini dibaca dengan dengung. La yamutu, panjang mad asli. Fiha mad asli. La mad asli. Yahya huruf ha dibaca dengan pedas. Yahya, ya dipanjang 2 harkat. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Sambungan ayat 14, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Baik, dalam ayat ini kita berjumpa dengan qalqalah sughra, qad aflaha. Qalqalah sughra, qad aflaha. Qad aflaha. Aflaha man, nun mati bertemu ta, hukumnya ikhfa haqiqi, dengung. Tazakka, za, zai, jadi bunyi dia seperti bunyi lebah.
tazakka, kaf ditekankan dan diwaqaf dengan 2 harakat. Qad aflaha man tazakka, maknanya iaitu sesungguhnya berjayalah orang-orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal yang soleh. Ayat seterusnya, wa zakara asma rabbih fasalla, wa zakara asma rabbih fasalla. Dalam ayat ini wa zakara wa za ruzal wa zakara asma rabbih, hi dibaca dengan maksilah qasirah, fasalla sad ditebalkan, la diwaqaf dengan 2 harakat. Wa zakara asma rabbih fasalla, maksudnya iaitu dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Fasalla mengerjakan sembahyang. Sambungan ayat seterusnya, bal tu'thirunal hayatad dunya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Dalam ayat ini bal tu'thiru pada huruf lam pastikan jangan bunyi bal, seolah-olah macam ada lantunan. Bunyinya bal tu'thiru, bal tu'thiru, itu. Bal tu'thiru, sa tu bunyinya tidak bunyi seperti sa, lembutkan. Bal tu'thiru, su sa hujung lidah dikeluarkan. Bal tu'thiru, bal tu'thirunal hayatad dunya. Baik, dunya di sini dibaca dengan izhar mutlak. Huruf nun di situ tidak dengung. Apabila nun yang atasnya ada sukun dibaca dengan izhar. Walaupun lepas nun ada huruf ya, tetapi di sini dikhususkan menjadi hukum izhar mutlak. Ada beberapa kalimah yang dibaca dengan izhar mutlak. Contohnya sinwan, qinwan, bunyan, itu namanya izhar mutlak, tidak dibaca dengan dengung. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Mana ayat seterusnya ini iaitu tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Ayat seterusnya, ayat ke-17. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dalam ayat ini kita berjumpa dengan akhirah. A menjadi mad badal dipanjang 2 harakat. Akhiratu khairun, khairun huruf kha di hujung kerongkong. Kha itu menjadi lin, lembutkan. Ru dengung idgham ma'al qunnah 2 harakat. Wa ab qalqalah sughra, qa bila waqaf dipanjang 2 harakat sahaja. Tetapi bila dibaca sambung menjadi mad jaiz munfasil. Tapi bila waqaf dipanjangkan 2 harakat sahaja. Wal akhiratu khairun wa abqa. Maksud ayat ini iaitu padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ayat yang ke-18,
Inna hadza lafi as-suhufil ula. Inna hadza lafi as-suhufil ula. Baik, di sini kita tengok pada nun yang bersyaddah dibaca dengung. Lafi as-suhu dibaca dengan alif lam syamsiah iaitu idgham. Suhufil ula, u dua harakat, la dua harakat. Inna hadza lafi as-suhufil ula. Maksudnya, sesungguhnya keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dan ayat yang terakhir, Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Baik, di sini kita lihat suhufi, huruf ha bagi dia pedas. Ibrahim menjadi qalqalah sughra. Ibrahim, hi dua harakat mad asli. Wa mu dua harakat mad asli. Sa pun dua harakat mad asli. Suhufi Ibrahim wa Musa. Maksud ayat yang terakhir ni iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Baiklah anak-anak pelajar, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dah selesai perbincangan dan juga makna bagi surah Al-A'la ini. InsyaAllah moga-moga ada kebaikannya dan tuan-tuan dan puan-puan mendapat sedikit sebanyak berkaitan dengan hukum-hukum tajwid dan juga makna-makna ayat untuk lebih kita memahami. Kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.